Boleh buka suara pun tak ada masalah. Pakcik Okay. first time. Pakcik first time lah. Selamat datang Pakcik. Ini adalah salah seorang yang biasa-biasalah. Lagi-lagi ada yang first time lagi tak? Cakap hi ke, boleh buka voice, tak ada masalah. Yang first time masuk dekat sini. Saya nampak lagi ada yang first time ni tapi dia Fine dengar tak? diam je ni. Cakap ni sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bertime-time dah ni. Ha? Ada lagi tak yang first time baru hadir meet and greet session ni? Jadi cukup. Saya rasa cukup lah, okey. Saya nampak ada yang first time lagi ni. Okay. First kali saya ucapkan selamat datang kepada semua yang first time yang hadir ke dalam sesi meet and greet untuk pertama kalinya. Okey. Ini sebenarnya 2.0. Yang pertama kalinya minggu lepas. Agency The Legacy. Dan untuk pengetahuan anda, alhamdulillah agensi Legacy ini baru saja berjaya ditubuhkan dalam masa 2 minggu. Tapi proses untuk menubuhkan lebih kurang sebulan. Dia masalah bukan senang untuk menjadi senang. Ingat kalau ada soalan terus tanya, no problem, saya okey je, tak ada masalah, tak perlu nak formal sangat dan boleh jadi biasa-biasa je. Okey. Ada siapa yang belum kenal saya? Siapa belum kenal? Ke ada yang dah kenal? Selain daripada dalam live saya. Selain daripada dalam live saya. Saya tak kenal. Saya gunakan sini. Okey, inilah. Dan untuk slide malam ni sekejap je, ada 14 slide. Ada 14 slide, ada 2 slide. Selamat datang, satu slide terima kasih. Masuk 14 slide saja. Okey. Saya minta kerjasama anda semua untuk boleh tak mute anda punya mikrofon dan kecuali bila ada soalan yang nak ditanya. Okey, terima kasih. Okay, so itu adalah kita punya agensi. So, okay. Betul lah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kirito yang asal saya dah cerita sedikit lah tentang diri saya. Nama diberi Muhammad Juzairi bin Aminuddin. Dan background saya saya SPM kan. Orang panggil, yelah baru keluar result SPM kan hari ni kan. Saya ambil SPM di Sekolah Menengah Teknik Gombak dan background saya Electrical and Electronic Engineering. Manakala dan alhamdulillah selepas SPM saya teruskan asasi di matrikulasi Teknikal Pahang dan dalam jurusan yang sama juga, Electrical and Electronic Engineering. Dan alhamdulillah daripada matrikulasi saya teruskan pengajar saya dalam jurusan sarjana muda dekat salah satu universiti awam lah. Okey, dalam salah satu universiti awam. Saya ambil degree in telecommunication. Degree in telecommunication ni di bawah fakulti kejuruteraan elektrik juga. So saya setahun, 2 tahun, 3 tahun campur 4 tahun degree, 7 tahun. Dan background saya adalah daripada segi engineering. Persoalannya sekarang, apa saya buat dekat TikTok ni? 7 tahun dalam background engineering. Sejus. Ya. Umur tak bagi tahu. Dah kahwin ke belum ke? Umur saya rahsia. 7 tahun background dalam engineering tapi alhamdulillah Saya tahu. Rezeki dalam inilah. Okey, nanti saya PM kawanan lah. Okey. Usaha dalam segi TikTok. Sebenarnya saya sebelum ni saya buat YouTube kan, tapi sekarang saya buat YouTube dengan TikTok juga. Dan alhamdulillah dalam platform TikTok ni dalam setahun lebih dah dan nak dekat 2 tahun dah
dalam platform TikTok ini. Dan untuk pengetahuan anda semua kan, mungkin anda first time kan, mungkin first time pernah dengar kena ada team ke agensi ke ni untuk apa semua ni. Ini adalah apa orang panggil TikTok wujudkan, TikTok buka peluang untuk sesiapa yang host. Siapa yang host tu adalah orang yang buat live dekat TikTok lah. Dia buka peluang untuk sesiapa yang selalu buat live dekat TikTok untuk tubuhkan agensi dia sendiri. Maksudnya dia nak tubuhkan orang panggil inilah orang panggil apa, empire dia sendiri, nak wujudkan team dia sendiri. TikTok bagi peluang untuk siapa yang selalu buat live untuk nak tubuhkan agensi dia. Tapi bukannya boleh tubuh macam tu saja. Kan, dia bukannya boleh daripada segi berapa kerap kita live setiap hari, berapa kerap kita buat live, berapa kerap kita post video di setiap hari. Tak. TikTok syarat pertama dia untuk tengok seseorang itu layak tubuhkan agensi adalah berdasarkan jumlah diamond yang pernah dapat dalam masa sebulan. Dan minimum kan, cuba boleh teka tak berapa diamond yang diperlukan untuk kelayakan untuk buka agensi dalam masa sebulan. Yang dah tahu yang first time, teka je lah berapa diamond. Kan biasa tengok orang dekat ranking ke 1,000, 10,000 kan, berapa diamond yang layak. Bang, aku nak jawab. Dah tahu. Mungkin boleh teka, tulis, kalau malu tulis kat komen pun tak apa. Abdul Arif, cuba teka berapa diamond yang diperlukan untuk nak buka sesuatu agensi. 10,000. 10,000 diamond dalam masa sebulan. Okey, ada lagi? Lain. Siapa lagi yang first time? Ni siapa yang pakai ID suami? Cuba teka berapa. Nursin, cuba teka berapa. Pakcik pun boleh, pakcik, kalau nak teka berapa diamond yang diperlukan dalam masa sebulan untuk buka sesuatu agensi. Mungkin 10,000. 200,000. Berapa, pakcik? 200,000 mungkin. 200,000 dalam masa sebulan. Okey, ada lagi? Ada saya sekejap je saya nak buat sebenarnya ni untuk slot ni. Terus terang daripada saya, TikTok tetapkan syarat minimum nak buka sesuatu agensi adalah 500,000 dan ke atas dalam masa 1 bulan. Itu syarat yang pertama tau. TikTok dia tak tengok live setiap hari ke 8 jam sehari macam bekerja setiap hari 30 hari ke, tak. Syarat pertama itu yang dia tengok, berapa jumlah diamond yang kita dapat, 500,000. Dan bukannya achieve sekali, dia nak tengok konsistensi dia pula. Dan alhamdulillah saya dah pernah lepas kepada syarat itu, dan alhamdulillah saya sendiri dah pernah pecah rekod untuk diri saya sendiri, iaitu saya berjaya buat 1.1 M dalam masa sebulan. 1.1 M ni diamond ni macam mana sebenarnya? Senang je. Apa yang anda dapat tu darab 2 kan. 1.1 M darab 2, 2.2 M bermakna 22,000 ringgit Malaysia dalam masa sebulan. Itu yang TikTok tengok. Okey, saya bukan yang nak bagi tahu berapa saya dapat, tapi saya nak anda tahu betapa berkualitinya, betapa TikTok tampis betul-betul untuk nak mewujudkan sesuatu agensi ini. Bukan senang. Bila dah tengok diamond, baru dia tengok kita live ke, kita buat video ke, berapa followers dia, itu baru syarat seterusnya. Kalau kita 1 million followers pun, tiba-tiba kita jarang buat live nak tubuh agensi, tak boleh, TikTok tak bagi. Itu syarat dia untuk ditentukan oleh TikTok. Tapi saya yakin dan percaya kan, dalam ni pasti ada yang akan capai 1 juta pertama diamond dalam masa sebulan melalui TikTok. Amin. Saya yakin dan percaya mesti ada. Ramai ada. Kalau anda tengok dekat TikTok pun sekarang dah ramai dah ada. Okey. Seterusnya, ini adalah sedikit lah tentang background saya. Boleh panggil saya Ju Zairi. Boleh panggil saya Zairi. Jadi kita nak tahu apa tujuan legasi agensi ini ditubuhkan. Kita mesti nak tahu juga, sebab biasa tengok orang buat live saja-saja macam tu. Itu adalah dipanggil host.
And terms dia host lah, H-O-S-T. Host ni adalah satu seseorang yang selalu yang buat live dekat TikTok. Itu dia panggil host. Tapi agensi ini diwujudkan adalah untuk mengumpul host-host dan bersama-sama bantu menaikkan host tersebut. Itu adalah tujuan agensi ditubuhkan. Dan ada banyak juga agensi di luar sana. Okay, so tujuan yang pertama menjadikan anda sebagai official host TikTok Malaysia ada under agensi Legacy. Okay, so di mana hari ini anda diberi peluang untuk menjadi official host. Maksudnya yang biasa buat live tu itu adalah host. So anda berpeluang untuk menaikkan diri anda satu pangkat lagi untuk menjadi official host under agency. Untuk official host ni dia ada dua kategori. Yang pertama adalah under TikTok Malaysia sendiri. Yang kedua adalah under agency. Kalau nak masuk TikTok Malaysia ni dia lagi hardcore. Lagi memang betul-betul kau baru boleh masuk official and host TikTok Malaysia sendiri. Bukan ada agensi dah semua ni. Tapi alhamdulillah saya pun dah menjadi official host TikTok Malaysia. Saya menjadi official host under Malaysia, tapi dalam masa yang sama saya buka under agensi juga. So mana tahu one day insyaAllah anda semua pasti boleh menjadi under TikTok Malaysia sendiri juga. Itu yang pertama. Mungkin jelah kita nak tahu sebab apa kita kena masuk agensi. Baik buat live seorang-seorang je macam biasa je, waktu biasa-biasa bila boleh buat. Baik buat seorang-seorang, tapi sebab apa kena masuk agensi? Inilah antara salah satu sebab dia. Itu yang pertama, anda telah menjadi official host TikTok. Yang kedua adalah live traffic boost. Live traffic boost ni maksudnya bila anda buat live untuk setiap agensi, untuk setiap agensi saya akan diberikan kuota setiap hari dalam bergantung kepada admin TikTok. Dalam 2-3 orang saya boleh masukkan data je untuk pushkan dia punya live. Maksudnya TikTok dia bagi kuota untuk setiap agensi untuk pushkan dia punya live. So maksudnya macam mana? Contoh, anda boleh nampak gambar dekat bawah ni. Contoh, saya bagi nama Shelly, Shisha, Kak Wan. Contoh saya bagi nama Kak Wan. Saya push pada 11 hari bulan 6 pada minggu lepas pada pukul 10 subuh pagi. Ini dia beri peluang lah untuk push dia punya live. So maksudnya macam mana? Maksudnya mungkin selama ni ada live yang masuk 100 orang. Push ni dia bukannya bagi terus 1000, tak. Dia akan jadi lebih kurang dalam darab 2, darab 3. Maksudnya ada live juga, tiba-tiba dia akan jadi darab 2, jadi 200 yang tengok, jadi 300 yang tengok. Kalau 30 orang masuk, dia akan jadi 60 orang lah. Kalau 5 orang masuk macam mana? Dia pandai-pandai lah berapa dia naik. Yang penting dia akan bantu TikTok bagi apa orang panggil, TikTok bagi kuota untuk saya bagi nama siapa yang nak live dia punya post. Contohnya yang ketiga ni, Kak Wan. Contoh Kak Wan. Dan mungkin Kak Wan boleh berkongsi, Kak Wan berapa live biasa-biasa dan bila dapat push daripada TikTok ni. Mungkin Kak Wan boleh berkongsi sekejap berapa minimum dengan maksimum yang pernah naik. Assalamualaikum. Macam mana tadi? Ni apa yang push tu? Betul. Dia itu masa sebelah hari bulan tu dia naik dalam 100 ke 200. Dalam 100 ke 200 biasanya berapa tu normal punya? Normal 20 je. Nombor dah 20 So dia akan boost dalam 100. 30. So terima kasih kawan. Ini adalah salah satu testimoni lah. Banyak lagi sebenarnya, ramai sebenarnya yang dah boost dia punya video. Tapi ingat tau, push ni contoh kan belah kanan tu dia ada sejam 2 jam. Maksudnya push ni dia bukan bagi sekali pam naik terus, tak. Dia akan naik, dia akan maintain. Okay. So itu adalah salah satu tujuan juga. Yang kedua. Yang ketiga, video untuk senang FYP.
sama juga TikTok bagi kuota untuk agensi dan sehari beberapa orang host yang nak meletupkan video dia. Nak masuk FYP. Sebab tu kalau anda tengok ramai orang kebanyakannya masuk FYP sebab apa? Inilah salah satu sebab dia. Sebab dia ada kuota. Ada juga yang masuk FYP sebab dia punya video trending dan sebagainya lah. Tapi salah satu dia adalah ini. TikTok beri kuota. Maksudnya mungkin selalu tengok 100,000 je, tiba-tiba FYP kan, 10,000, 100,000, 1 juta pun ada. So TikTok bagi kuota lah. Okay. Seterusnya online event. Ini adalah PK kan. Saya baru kongsi dekat dalam grup kan, orang lawan PK, international PK kan. Kalau bukan international, domestic PK kan, lawan antara Malaysia dengan Malaysia ataupun lawan Malaysia dengan orang lain. Pernah nampak tak kan orang tengok PK? Pernah nampak tak kan? Pernah tengok kan orang tengah lawan tepi-tepi ni, ini dia punya diamond sekali lawan dapat 10,000, 100,000 ni, 200,000 sekali lawan je, 3 game 15 minit. Dan alhamdulillah untuk agensi pun kita ada, untuk legasi agensi, apabila anda dah masuk nanti akan diberi peluang untuk menjadi untuk ada online event juga, untuk ada PK juga kan. Saya berani jamin lah sekali main ni paling kurang 10,000 lah. 10,000 diamond dalam masa 15 minit, maksudnya 10 darab 2, 20, maksudnya RM200 dalam masa 15 minit. Macam sehari kerja pun mungkin 200, ini 15 minit sahaja. So ini bagi saya adalah bonus lah untuk online event. Dan seterusnya, anda direct hubung dengan TikTok. Ini yang paling seronok. Mungkin dalam ni ada yang selalu buat video, selalu buat live, tiba-tiba dapat copyright dan tiba-tiba video kena drop, kena ban ni. Sebab apa ni? Selalu kita tak tahu sebab apa. Tapi untuk agensi, anda ada satu kelebihan kan. Anda terus bagi tahu kita akan isi satu form, saya akan terus direct hantar dekat HR untuk TikTok, dan dalam masa 24 jam dia akan terus proses on the spot. Maksudnya mungkin selama ni berjuta-juta orang main TikTok kan, 1 juta, 2 juta orang tengah main TikTok, hadapi masalah yang sama. Semua hantar semua report, semua submit appeal kan, dia submit banyak. Tapi apabila anda menjadi seorang official host, anda submit je sekali ni form, anda terus, dia akan potong line diorang semua, anda terus akan diberi keutamaan. Itu adalah salah satu kelebihan lagi. Okay, dan yang terakhir, tak lain dan tak bukan, untuk bantu host-host, terutamanya host baru, untuk menjana pendapatan melalui platform TikTok. Ini adalah salah satu inilah sebab-sebab agensi legasi ditubuhkan. So lepas ni faham dah lah awak host biasa ke, official host under agency ke, official host Malaysia ke? Itu yang membezakan anda semua dengan orang lain yang buat live saja-saja je. Jadi anda semua dekat sini hanya selangkah je lagi untuk menjadi official host. Okay, untuk slide ni okey tak? Jelas tak? Saya rasa jelas je dan straight to the point. Okay, seterusnya jenis content. Ini saya yakin dan percaya ada orang tanya, saya nak buat live, saya suka buat live, saya teringin nak buat live, tapi tak tahulah nak buat live tentang apa, ataupun saya nak post banyak video dekat TikTok, nak post video ni video tu, tapi video yang macam mana yang nak post. So dekat sini saya kongsikan sedikit antara video-video yang kita boleh post lah. Contoh yang pertama, tips and trick, ni untuk naik followers. Kalau biasa kita tengok kenal Baby Linda tak Baby Linda selalu buat log, orang panggil tangkap-tangkap. Senang cerita macam tu lah host-host yang buat konten macam tu, konten bantu orang lain untuk naik, untuk capai 1,000 followers, untuk naik engagement dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah video sketsa, orang panggil ni lah macam video-video pendek lah, 15 saat, 30 saat, video parody ke. Itu adalah video sketsa, anda boleh buat. Yang ketiga, tutorial produk. Ada juga ada orang buat konten jenis tutorial produk. Maksudnya hari ni dia ada produk ke, dia ada produk suatu
produk, dia tunjuk macam mana nak gunakan produk tersebut. Seterusnya hashtag challenge. Ada juga orang yang buat hashtag challenge. Maksudnya dekat sini kita tengok trending dekat TikTok kan. Kan setiap kali kan kita main TikTok, mungkin setiap minggu and lain minggu lain dia punya trending. Sekejap lagu ni keluar trending, sekejap lagu lain keluar trending, sekejap hashtag lain, hashtag FYP, sekejap hashtag macam-macam. Dan baru-baru ni hashtag apa, boycott India. So itu adalah konten orang yang buat benda yang viral. Okay, seterusnya dance challenge. Ada juga orang buat konten yang menari lah, menari. Yelah, TikTok ni adalah salah satu hiburan. So menari pun ada kan, yang viral-viral lah, boleh tengok dekat FYP. Nombor 6, duplikasi konten popular. Ini pun ada juga yang buat. Dia tengah main TikTok, dia nampak ada konten FYP, dia tiru sebiji macam orang tu buat, tapi dia buat konten dia sendiri. Dan ada juga apa, yang baru-baru ni, tak barulah, dalam sebulan 2 bulan juga, yang gantung handphone dekat kipas tu kan, gantung handphone kat kipas berpusing-pusing tu. So macam itulah duplikasi. Senyum ada yang buat ke kan, macam itulah duplikasi. Dia nampak viral, dia tiru. Dia nampak viral je, dia tiru. Ada juga konten macam tu, senang je, tak payah nak fikir konten, tiru je. Cuma nak ke tak nak saja. Okay, seterusnya bahas topik terkini. Ada juga konten orang buat macam tu, and bahas topik terkini, maksudnya topik-topik yang isu semasa. Malaysia menang 4-1 lawan dengan Bangladesh. Dia bahas-bahas isu yang semasa. Konten ni pun agak menarik juga, sebab dia adalah mengikut isu semasa dan mengikut trending. Okay, seterusnya education. Education ni ada berkongsi tentang ilmu-ilmu lah. Contohnya macam saya buat lah, satu hari satu tips tentang TikTok. Ini adalah salah satu konten yang saya buat. Second last, okay, nombor 9, live ad kehidupan seharian. Ada juga TikToker dekat sini buat, dia berkongsi dekat orang ramai dan kehidupan seharian dia. Contohnya hari ni dia buat video, dia pergi beli nasi lemak, dia pergi tepi pantai, dia pergi mengajar, contohnya. Dan ada juga dekat sini contoh yang selalu buat kehidupan seharian. Ini pun ada buat. Dan yang terakhir, unboxing. Ada juga konten orang unboxing. Dan contoh dapat, siapa kenal yang apa, yang Fendi yang kereta Beza tu kan, itu dia buat konten unboxing lah. Dia dapat barang ataupun dia beli barang, dia unboxing, dia tunjuk dekat orang, dia buat konten unboxing dekat dalam dia punya TikTok. So inilah antara jenis-jenis konten yang anda boleh buat. Mungkin tertanya-tanya, nak buat apa ni konten, tak tahu nak buat apa. Inilah contoh-contoh konten yang boleh buat. Okay, dan pesanan saya, jangan buat lebih 2 atau 3 daripada konten yang konten lah. Jangan buat lebih 2 ataupun 3 lebih daripada konten. Maksudnya jangan buat 4 konten. Contohnya tip and trick nak buat, video nak buat, hashtag nak buat, unboxing nak buat, education nak buat. Boleh, tak ada masalah. Cuma orang akan confuse, anda buat konten tentang apa ni sebenarnya. Orang akan confuse. Contoh orang tanya, Syukur ni konten apa ni? Kenal tak Syukur yang buat TikTok tu? Syukur yang mana ni? Orang tak tahu nak cakap konten ni tak tahu sebab banyak sangat konten. Contoh pula, contoh kita ada nama Syam Putra Razali, Pakcik, orang panggil Pakcik. Pakcik buat konten apa tu? Alah, Pakcik yang buat konten kehidupan seharian tu, dia berkongsi, dia time live dia makan, time motor rantai putus pun dia buat live. So orang akan kenal anda. So ini adalah salah satu konten-konten. So jangan banyakkan konten sangat dan jangan sedikit sangat. Jangan satu je, fokus satu je. Selitlah sikit, sambil-sambil tu ada buat isu-isu viral ke, sambil-sambil tu ada selit-selit ke. 2-3 dah cantik dah. Okay, itu adalah jenis-jenis konten yang anda boleh buat. Okay, so far ada soalan tak yang nak tanya? Boleh unmute ataupun boleh tulis dekat chat pun boleh. Jelas tak? Kalau jelas boleh tulis dekat komen jelas ke, boleh macam ni lah, thumbs up je lah, saya nampak muka anda.
Okay, ada soalan? Jelas lah? Okay. So, seterusnya kan, saya nak berkongsi sedikit. Sebab bila kita buat TikTok kan, kita buat live. Sebab apa kita buat live? Sebab kita nak mencari rezeki. Nak mencari rezeki dekat sini. Dan live ni pun sebenarnya ada dua jenis live. Yang pertama adalah live yang biasa kan. Yang biasa tu macam mana? Yang sentiasa tunjuk muka sendiri kan. Yang berseorangan lah, senang cerita. Live PK ni macam mana? Yang kalau macam anda tengok, ada dua orang bersebelahan and dia tengah melawan dalam masa 5 minit. Siapa paling tinggi dia punya point, dia adalah pemenang. Itu adalah dua jenis live yang ada. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini, kalau live biasa, viewers dia adalah viewers normal. Maksudnya orang yang sedang tengok adalah orang yang biasa saja. Manakala untuk PK, viewers dia adalah viewers yang semangat. Maksudnya orang yang selalu nak bagi gift dan bagi diamond. Senang cerita bagi duit lah, nak bagi rezeki kan. Yang selalu memang viewers nak sangat. Sebab apa? Sebab dia ada tujuan nak bantu host itu untuk menang. Viewers dia ada tujuan. Kalau yang live biasa ni, viewers dia bagi bila dia suka. Dia bagi bila dia suka kan. Nak tujuan ni, nak bagi ni macam tak ada apa yang nak dikejarkan pun. Cuma dia bagi sebab dia suka dengan konten yang kita buat, dengan reaksi yang kita buat. Okay, seterusnya. Tinggi viewers, betul. Kalau anda buat live seorang-seorang, buat live berkongsi semua, memang views akan tinggi. Dan memang dia akan naik 100, 200, beribu pun dia akan naik. Manakala untuk live PK, viewers dia akan jadi rendah lah. Biasa dalam ikutlah kan. Kalau 10 orang pun ada 10 orang. Kalau 50 pun ada 50. Kalau 100 pun ada 100. Tapi dia boleh jadi tinggi bila anda selalu buat konten. Yang slide sebelum tu, dia akan jadi tinggi bila anda selalu buat konten. Okay. Seterusnya, untuk live biasa memang ramai tengah buat sekarang ini kan, borak-borak dengan viewers, borak kosong kan, bagi tahu unboxing ke, berniaga ke, memang ramai buat dah biasa dah. Manakala untuk PK ni masih belum ramai orang buat. Masih belum ramai orang buat dan masih belum terlambat untuk anda buat. Sebab apa? Sebab inilah potensi paling tinggi. Selama saya buat TikTok 1 tahun, dan pendapatan saya 1 million diamond, 500,000 diamond, semua tu kebanyakannya daripada PK. Boleh saya katakan 80% income dan 80% diamond yang saya dapat hasil daripada PK. Bukan live biasa. Okay. Seterusnya, diamond kurang, betul. Diamond akan jadi kurang lah sebab viewers dia nak bagi tu, apa sebab dia nak bagi, macam tu. Okay. Untuk PK memang diamond sangat tinggi. Orang ada sebab nak bagi dan nak bantu. Walaupun dia bagi rose ke, donat ke, hand heart ke, tapi memang dia akan bagi sebab dia nak tengok kita menang. Tak apa, don't worry, untuk ni nanti akan ada lebih advance nanti. Dan terakhir kan, untuk live biasa solo lah, kita buat seorang-seorang. Untuk live PK kita akan buat duet, maksudnya berdua. Sebenarnya PK ni lagi seronok tau. Tak adalah kita cakap seorang-seorang dengan viewers je, kita baca komen je, tapi kita boleh borak dengan orang sebelah juga. Kita boleh buat macam-macam lah aktiviti dengan orang sebelah. Tapi jangan risau, untuk aktiviti semua tu kan ada lebih advance punya. Lagi seronok slide dia. Okay, seterusnya tips live. Ini saya berkongsi sedikit lah. Okay, saya berkongsi sedikit macam mana tips nak buat live. Bila anda dah ada keinginan, rasa macam rasa macam nak tahulah, nak buat duit dekat TikTok lah, nak cari rezeki dekat TikTok lah, nak buat part time dekat TikTok lah kan. Bila saya nak live ni, bila dah live dah ni, apa tips untuk live? Ini adalah antara tips untuk live. Okay, yang pertama, pastikan lebih 1 jam. Jangan terlalu sekejap dalam 30 minit, 15 minit. Sebab engagement baru nak naik. Bila anda buat live kan, mungkin dalam masa 5 minit hingga 15 minit, tengah setup, tengah borak-borak kosong, tengah suruh tap screen, bagi kotak kan, share live. So engagement baru nak naik. Pastikan lebih setengah jam ataupun lebih 1 jam. Bagi saya lebih 1 jam lah. Nampak macam lama sejam, tapi sebenarnya sekejap je.
Kalau buat fikir ni dalam berapa game kan, 5 game 25 minit kan, dalam 12 game je dah genap sejam dah. Kan 12 game dalam satu orang 3 game, 4 orang dah habis sejam. Sedar-sedar je dah sejam dah aku buat live ni. Sebab apa kena lebih sejam? Sebab engagement akan naik. Dan TikTok juga dia tengok orang yang dia akan naikkan algoritma, dia akan naikkan engagement seseorang itu berdasarkan berapa lama dia live. Okay. Dan tadi jangan terlalu awal tapi jangan terlalu lama pula kan. 3 jam, 4 jam, jangan terlalu lama pula. Okay. Sebab bila kita dah buat live, dia akan masuk dalam TikTok punya algoritma. Bayangkan dah 3 jam, 4 jam. Masa tu orang lain punya algoritma dah masuk dah. Anda punya dah ke belakang dah. So macam mana cara dia nak buat live juga ni? Anda senang je. End live balik. Itu je. Dia tak jadi masalah. End live je balik. Dia akan masuk pada otak yang baru, dia akan naikkan engagement yang baru. Okay. Seterusnya, support each other. Inilah kalau anda tengok, kalau biasa kita buat live, kan dekat atas tu kan ada weekly ranking. Kan biasa anda tengok live, geng bantulah saya naik ranking, bantulah masuk ranking. Inilah salah satu sebab untuk ramai orang yang masuk dalam ranking tu, macam mana diorang boleh masuk? Sebab diorang buat yang kedua inilah, iaitu support each other. Kita bantu orang. Tak semestinya kita bantu bagi gift saja. Tap screen ke komen pun dah okey. Tapi potensi besar untuk masuk ranking adalah daripada segi support each other. Maksudnya kita bantu anda fikir, kita kenalah korban sikit. Kita korbankan sikit untuk bantu kawan kita fikir. Tak kisahlah siapa-siapa fikir, boleh buat kawan dekat TikTok. Siapa-siapa fikir. One day bila kita ada fikir pula, fikir santai ke, fikir ada event ke, percayalah dia akan bantu juga. So kita akan support each other. Okay. Seterusnya, sentiasa buat konten sebelum live. Betul. Maksudnya hari ni, contoh anda nak buat live. Contoh nak buat live nanti pukul 10.30. Pastikan anda post video 15 minit sebelum anda nak buat live. Contohnya kita nak buat live, nak makan kan. Kita pegang makanan. Guys, saya nak makan ni geng. Jomlah tengok saya makan. Tengok saya makan apa. Cuba teka saya makan apa. Nak tahu saya makan apa? Masuk live saya. Bila anda post video, orang dah tertunggu-tunggu. Maksudnya orang dah beratur dah nak masuk live. Mana tahu ada rezeki video tu akan masuk FYP. Video tu dia baru naik. So bila anda live, orang tengah tengok video, nak makan. Tengok dekat kanan pula, ada simbol merah tengah buat live. Lagilah dia akan menjerumus kepada masuk terus kepada kita punya live. Okay. Seterusnya, profile DP yang menarik. Yes, itu semestinya anda kena ada gambar anda, kena ada profile DP anda. Janganlah gambar background pantai, gambar suasana, gambar kapal terbang, gambar tu jangan. Pastikan letak gambar anda. Kalau lagi nak besar nampak muka anda, lagi bagus anda punya DP. Sebab apa? Sebab TikTok tengok juga tau. Dia boleh scan macam mana kita punya nak bantu naikkan engagement dan sebagainya. Okay, seterusnya setup live. Ini sangat-sangat penting. Contoh, setup dia, ring light kena ada bercahaya, kena tempat yang terang. Kalau tempat yang gelap, video anda akan jadi not recommended. Maksudnya dia akan jatuh terus. Sebab tu bila kita buat video, tiba-tiba ada tengah buat live, tiba-tiba masuk dalam gelap ke apa kan, viewers terus drop. Sebab apa? Sebab not recommend. Setup live, contoh lampu. Yang kedua dan yang paling penting, anda punya personality lah. TikTok akan tengok juga tau. Dia boleh scan tau muka kita. Lagi banyak anda tunjuk muka, lagi banyak pemakaian anda, makeup ke. Sekarang makeup tak nak pakai pun tak apa. TikTok banyak filter. Pakai filter kat TikTok je. Pakai baju smart-smart, tak payahlah sampai berkot-kot ni, tak payah. Yang penting smart, kemas saja. Macam mana setup lagi? Kerusi Ada kerusi. Kita boleh tengok pakcik kan, ada kerusi gaming.
So itu adalah setup dia. So itu yang penting, setup kerusi, penampilan, ring light. Kan. Nak advance lagi, ada mikrofon. Kan, ada mikrofon, ada sound card yang boleh buat efek dan sebagainya. TikTok, dia tengok tau. Setiap benda tu dia tengok dan algoritma dia boleh detect semua ni. Ini admin TikTok sendiri yang bagi tahu saya. Sebab tu bila video menarik, setup cantik semua, TikTok boleh pergikan video dia kepada recommended. Recommended tu maksudnya macam mana? Maksudnya bila orang tengok-tengok video kan, biasa kita tengok dekat scroll, tiba-tiba video anda boleh masuk dalam live diorang. Sebab tu kalau anda tengok, tiba-tiba kenapa viewers naik mencanak ni tiba-tiba ni? Kalau tak sebab yang tadi boost tu, sebab ni lah setup dia. Setup pun sangat main peranan. Okay, seterusnya two-way communication. Ini sangat penting lah. Saya yakin dan percaya anda semua selalu baca-baca komen yang orang tulis kat komen. Baca je komen. Two-way communication. Maksudnya setiap kali buat live, two-way communication lah. Komunikasi dua hala. Tanya khabar, sihat ke, semua tu dan sebagainya. Itu sangat penting. Dan yang terakhir, reaction is important. Inilah salah sebab anda antara salah satu sebab yang paling besar anda akan terima diamond, anda akan terima reaksi. Diamond gift lah. Reaction sangat penting. Maksudnya contoh ada orang bagi kereta api, janganlah ya Allah terima kasih kereta api, janganlah macam tu saja. Kenalah hyper sikit kan. Ya Allah kereta api lalu, kereta api lalu, tutut kena reaksi yang gila-gila. Sebab apa? Sebab lagi gila anda punya reaksi, lagi gila lah diamond akan masuk, lagi gila lah pendapatan anda dekat TikTok, lagi gila lah duit anda masuk. Itulah senang cerita. Reaksi sangat-sangat penting. Janganlah setakat thank you macam ni saja, mini love saja kan, terima kasih saja. Macam tu orang nak bagi yang pertama, nak bagi yang kedua ni pun rasa macam macam tu je. Kan kita kena, orang panggil kita kena appreciate lah. Dan dalam orang tu top up, orang tu bagi dekat kita pula tu, kita kena appreciate dia punya perkongsian rezeki dia lah. Okay, so untuk tips live ni ada soalan nak tanya ke? Macam mana kalau live putus-putus ke, setup ke, ada soalan nak tanya? Pakcik nak tanya Ju. Ya boleh insyaAllah. Pakcik nak belajar pakai sound card tu kan. Tapi sampai sekarang pakcik tak tahu nak beli sound card yang mana yang orang gelak-gelak kan. Kita nak connect tu, kita pakai direct pakai handphone je ke? Atau macam mana? Sound card direct pakai handphone boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak lagu dia kena ada third party. Contohnya handphone, second handphone ataupun laptop. Dia boleh cocok ke ataupun dia bluetooth tu? Ikut sound card. Ada sound card canggih boleh bluetooth, ada sound card biasa boleh cocok. Tapi bagi saya ambil yang biasa je yang cocok. Sebab yang cocok. Dia lagi direct. Kalau bluetooth kan dia ada delay. Cocok je wire. Tak apa pakcik, jangan risau. Untuk untuk kelas lebih, untuk live ke lebih detail semua ni akan ada seterusnya yang dah betul-betul jadi official. Okey, terima kasih. Tak ada masalah. Okey. Ada soalan lagi? Nurusin, suara putus-putus. Suara saya putus ke? Okey? Okey kan? Risau saya. Satu lagi Ju, pakcik kan selalu kan kalau ada orang telefon tengah live tu, ada telefon tu, kita reject orang telefon tu. Lepas tu live tu terus akan lag terus. Betul. Dia akan jadi, kalau kita tengok dia akan jadi merah kan dekat atas tu. Sebab line dia interrupt. So sebolehnya terus delay. Yes, dia akan jadi delay. Seeloknya terus decline lah. Nampak je call, pap letak. Ataupun tekan yang kan ada message tu, terus hantar kat orang tu I'm in meeting ke apa, terus buat macam tu. Sayang tau. Contoh 500, 600, 700. Sekali kita ada orang call, kita letak, tengok balik 10 saat, 20 saat, jatuh 200. Nak kena naikkan balik. So itu inilah inilah antara faktor-faktor dia lah. Sebab tu kalau ada orang advance, dia pakai 2 handphone. Satu handphone untuk live saja, untuk buat duit saja. Okay. Ada soalan lagi? Ke boleh seterusnya? Okay, saya rasa seterusnya.
Ini adalah logo baru kan, logo agensi kita kan, Legacy kan, logo kita. Ya, kita ada logo baru di mana setiap orang akan ada logo, dan logo ini insya-Allah dalam minggu ni kita akan finalize, dan untuk editing semua akan buat. Nanti kita tengoklah, dan admin mungkin akan PM anda minta gambar portrait ke, minta gambar, jangan bagi gambar IC kan, bagi gambar anda untuk kita buat DP anda sendiri. So barulah orang luar tahu, oh Legacy ni macam ni rupanya, oh macam ni rupa dia, oh ni orang dia, oh ni bio dia. So orang akan kenal, orang akan tahu. Tak adalah orang diam-diam ni, oh Legacy ke, DP bukan pun. So itu yang membezakan, tunjuk dekat semua orang, berjuta-juta orang yang tengah main TikTok, antara host biasa dengan official host sendiri. Okay, seterusnya target. Seperti mana slide sebelum ni kan, kita tengok. Okay, seperti mana slide sebelum ni kan, kita tengok dah ada tahu nak buat dah tahu apa tujuan Legacy agency ditubuhkan, dah tahu konten-konten apa nak buat, dah ada konten dah tahu dah nak kena buat live, dah tahu dah macam mana cara tips nak buat live semua tu. Bila dah ada setup, bila dah ada persiapan, kita mesti ada target pula. Dan apa yang kita nak capai ni sebenarnya, bila kita dah ready nak buat live ni, apa yang nak kita capai? Ada target, dan kita masing-masing mesti ada target. Contoh anda semua dekat sini target nak RM1,000 dalam masa sebulan. Boleh ke main TikTok ni dapat RM1,000 sebulan? Tak pandai lah ni benda ni. Boleh sebenarnya, sangat-sangat boleh untuk menjana RM1,000 sebulan. Macam mana cara dia? Contoh sebulan RM1,000 bahagi dengan 30 hari. Maksudnya sehari pendapatan melalui live buat TikTok RM34. Tak kisahlah part time ke full time ke, sama sahaja dia punya kira-kira. Okay, dan cuba bahagikan anda punya live. Contoh sehari nak buat live 2 kali. Pagi 1, petang 1, tengah hari 1, malam 1. Ikutlah. Kalau nak 3 kali, bahagi 3 macam mana? Boleh, bahagi 3 lah. Lagi senang. Lagi senang anda punya skop. Okay, di mana RM17 untuk per live. Dan kalau kita tengok RM17 untuk satu live, iaitu anda memerlukan 850 diamond sahaja. 850 diamond sahaja kan. Satu kereta api dah settle dah. Satu kereta api je dah settle dah kita punya target untuk dalam masa sehari. Tapi janganlah live 5 minit dapat kereta api terus tutup. Biarlah dulu sejam, mungkin dapat kereta api yang kedua ke, boleh cover untuk esok punya target. Sebab yelah usahawan kan macam berniaga jugalah, ada naik ada turun, itu standard. Itu kalau target RM1,000. Kalau 15 hari kan, yelah kalau sini kita tengok kalau ini kena buat live setiap hari ni 30 hari, tak payah. Kalau buat 15 hari macam mana? Sama jugalah, 1,700 diamond sahaja dalam masa sehari. 15 hari sahaja anda live. Okay, itu kalau target RM1,000. Kalau Jerry rasa macam nak buat lebih lah, rasa macam malam ada banyak masa free lah, boleh tak kalau nak plan nak buat, nak dapat RM3,000 sebulan? Boleh? Macam mana? Ni cara dia. Okay, RM3,000 bagi dengan 30 hari, sehari RM100. Bagi juga dengan 2 kali live dalam masa sehari, RM50 untuk setiap live, dan RM50 bersama dengan 2,500 diamond yang anda perlu dapat untuk setiap live lah. Okay, dan kalau 15 hari anda nak buat separuh, maksudnya anda kena ada 5,000 diamond. Okay, mungkin ada soalan Jerry, saya ni suri rumah, ataupun saya ni masih student, saya ni macam penat lah bekerja ni, rasa macam nak target nak full time lah dekat TikTok. Macam mana nak buat lah RM5,000? Boleh, dan ada cara dia. Okay, so RM5,000 sama juga, bahagi dengan 30 hari RM167. Kalau 2 live RM84 setiap live. Kalau 3 kali bahagi 3. Kalau 4 hari 4 kali live macam mana? Bagi 4 lah.
Dan kalau 15 hari sama jugalah 8,400 diamond untuk dalam satu hari yang perlu anda capai. Macam mana nak dapat diamond ni? Ikut saja tips yang macam saya ajar tadi. Buat live yang menarik, support each other, buat content. Percayalah, ini yang saya buat dan ini yang saya dapat. Percayalah, kalau anda ikut sebiji yang saya buat, anda pun akan dapat sebiji, InsyaAllah, apa yang saya dapat. Okay, ini adalah untuk target, dan seterusnya untuk task. Seperti mana anda tahu hari ini, ialah anda semua nak menjadi official host TikTok under agensi Legacy. Untuk dapat free training, free coaching. Bila kita dah masuk, ialah kita kenalah ada orang panggil give and take dia. Anda semua ada task juga. Task dia apa? Jangan risau, senang saja. Ini adalah minimum task, iaitu dalam masa sebulan anda perlu ada 7 hari valid days. Maksudnya macam mana 7 hari valid days tu? Maksudnya dalam masa sebulan 30 hari, anda kena buat sekurang-kurangnya 7 kali live, di mana setiap live itu kena 1 jam dan ke atas. Itu saja. So dalam masa 30 hari, 7 hari sahaja. Okay? Dan yang kedua, valid hours. Maksudnya dalam masa 30 bulan, anda kena buat live sekurang-kurangnya 15 jam. Kalau sehari saya buat 2 jam, 8 hari dah siap lah 16 jam. Kalau tiba-tiba sehari tu nak buat live 5 jam, 3 hari dah siap dah. Senang je untuk live jam. Ini untuk yang pertama, kedua ni senang sangat. Yang ketiga ni, yang ketiga untuk valid diamond, iaitu 1000 diamond dalam masa sebulan. Minimum kan. Mungkin anda buat live sehari, tiba-tiba dapat 1000 dah. Dah siap ke? Yes, dah siap dah. Dah siap dah untuk task. Itu adalah task yang minimum. Tapi bagi saya, kalau buat lebih, memang dapat lebih lah. Takkan nak buat apa orang panggil, takkan nak buat live sebulan untuk dapat 1000 diamond. 1000 diamond bersama dengan RM20. Takkanlah nak buat live sebulan untuk RM20 saja. Mestilah nak 2000, mestilah nak 1000, betul tak? Okay, so ni adalah basic untuk task untuk anda semua untuk menjadi official host. Okay, seterusnya, bila hari ni kita dah tahu proses semua, dan di mana anda tahu, sekarang untuk yang first time masuk, anda semua tengok dekat dalam grup WhatsApp, dia ada tulis tajuk tu pre-official. Maksudnya anda sebenarnya dah ditapis oleh admin. Antara ramai-ramai orang yang minta nak jadi official host, anda sudah selangkah untuk menjadi official host. Dan anda adalah pre-official. Jadi macam mana nak masuk official ni? Macam mana nak jadi official host ni? Macam ramai dekat sini. Shelly, Syukur, Su, Kak Wan, ramai yang dah menjadi official host dekat sini, tapi masih datang hari ini untuk nak support anda untuk sama-sama menjadi official host. So macam mana nak jadi? Senang sahaja. Dalam masa seminggu, saya punya admin akan tengok anda punya, bukan setakat live, tapi tengok berapa jam anda buat live. Yang pertama, valid live. Maksudnya dalam sehari berapa jam anda buat live. Kedua, jam, berapa jam anda buat live. Yang ketiga, short video, berapa banyak video yang anda buat. Yang keempat, followers. Bukannya maksudnya hari ni followers banyak anda akan lebih cepat dapat. Tak. Kita nak tengok berapa peningkatan followers anda. Ini dalam masa tempoh seminggu. Sebab apa? Sebab kita nak mencari host yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul nak menjana pendapatan, yang betul-betul nak dibantu, yang betul-betul boleh berikan komitmen. Percayalah, ada agensi dekat luar
yang bila kita minta je terus boleh. Minta je dapat, minta je dapat, minta je dapat. Sebab apa? Sebab dia buka open. Tapi saya minta maaf, saya nak mencari orang yang betul-betul berkualiti sahaja. Saya nak bantu orang yang berkualiti, yang betul-betul nak dibantu, yang betul-betul nak ada pendapatan dekat TikTok. Ini tempoh seminggu kan. Tiba-tiba malam ni anda dah masuk, dah tengok dah, dah masuk meet and greet, dah nampak peluang, dah nampak target dah nak berapa ribu anda nak. Tiba-tiba anda buat video-video, terus buat video, buat live dan sebagainya. Dalam masa seminggu tu, mungkin admin tengok dalam 2 hari dah nampak anda punya momentum. Hari yang ketiga jangan terkejut tiba-tiba dapat. Boleh berikan anda punya detail, nama, nombor kod untuk jadi official host. Jangan terkejut tiba-tiba dapat awal. So macam mana nak dapat lagi awal? Nak dapat esok, nak dapat lusa, tak nak tunggu seminggu. Tunjukkanlah anda punya komitmen. Sebab apa? Sebab agensi pun ada target dia sendiri. Macam saya ada target tau. Saya kena pastikan anda semua ada pendapatan dekat TikTok. Dan target saya, anda semua mesti ada pendapatan sekurang-kurangnya RM1,000 dalam masa sebulan. Itu adalah misi saya. Seronok tak anda dipaksa untuk dapat RM1,000 setiap sebulan? Kan? Itu misi saya. Misi anda kena buat apa? Senang saja. Live sahaja. Post video saja. Itu saja, senang saja. So diamond yang anda dapat tu kena bagi ke? Tak payah. Diamond anda dapat tu anda dapatlah sendiri. Anda punya pendapatan yang sendiri. Okay. Itu adalah proses macam mana nak jadi official host. Dan yang seronoknya kan, kita untuk menjadi official host, kita bukannya untuk task semata-mata. Saya pun tak suka nak kena task, nak kena fokus live saja ni, tak suka juga. And saya pun ada orang panggil kan, ada planning juga. And mungkin one day, satu hari kan, semua haram untuk live. Sebab apa? Sebab hari ni kita pergi bercuti kan, kita pergi bercuti. Pergi tepi pantai ke, pergi buat barbecue ke, kan, pergi mana-mana lah kan, naik bukit ke, pergi konvoy ke. Kita ada aktiviti dia juga. Saya pun dah ada plan untuk aktiviti, untuk yelah, kita pun nak ada bonding. Tak naklah jumpa dalam kamera je. Saya pun letih ni jumpa dalam kamera, tak boleh sentuh. Naklah jumpa depan-depan, borak depan-depan, tengok macam mana depan-depan. Nak seronok lah kan. Best sangat. Sebab yelah, tak naklah semata-mata fokus dekat sini je, dekat kerja je. Naklah have fun juga. Betul tak? Okay. Saya rasa itu je kot. Tak ada apa dah. Ni last. Ni PK task. Ini adalah bonus untuk anda. Ini adalah bonus untuk anda, di mana jadual akan dibuat untuk PK task, booster untuk capai target. PK task ni macam mana? Contoh, macam anda tengok kan, orang lawan negara dengan negara, Malaysia lawan negara luar kan. Ni Malaysia lawan Malaysia, PK santai, set semua ni. Ini adalah untuk bantu boost untuk anda capai anda punya task. Okay. Dan video teaser untuk PK. Ini pun kena ada lah. Kalau anda tengok orang lain semua buat PK dan ada teaser, mesti nampak kan video orang kan, jemput untuk hadir PK saya pukul 9 malam, esok 9 malam, lusa 9 malam. Pernah nampak tak? Pernah nampak kan orang selalu buat macam tu? Sebab apa? Ini adalah untuk boost anda punya task. Contoh target bulan ni kena kan, contoh target seminggu ni kena 1,000 ni, tapi baru berapa ratus ni kan. Minggu ni kena 10,000 ni, tapi baru berapa ratus ni. Buat PK sekali, support each other, kita bantu antara satu sama lain, terus boleh capai target. Percayalah. Semalam ada sahabat kita seorang PK dalam masa 15 minit. Sahabat kita siapa nama Shelly kan. Shelly dapat 16,000 diamond dalam masa 15 minit sahaja. So ini adalah bantu untuk boost kita punya PK. Okay. Video teaser pun sama. Video tu macam saya beritahu tadi lah, video. So itu dah.
kan. Dah sampai penghujung untuk kita punya meet and greet. Ada soalan tak yang nak ditanya? Untuk sepanjang untuk slide ni senang je, simple je. Saya dah pecah rekod tak sampai sejam. Ada soalan tak? Kan? Sekali lagi saya bagi tahu, kan, janganlah terlalu formal, janganlah serius, muka anda semua serius, takut saya. Senyumlah sikit. Nampak gigi, senyum sikit. Nak tanya sikit boleh nak tanya? Senyum kawan. Senyum dah ni. Janganlah serius. Saya tak suka tau serius-serius ni. Yang formal-formal ni, saya sempoi-sempoi je, santai-santai je. Ya, ada soalan tadi, ya? Boleh tanya? Saya nak tanya sikit. Bagaimana yang dia orang buat video sebelum dia orang live tu? Contoh macam dia nak buat live akan dalam sejam lagi ke, tiba-tiba video dia FYP macam tu. Okey. Okay. Soalannya? Soalan dia macam mana kita nak tahu video yang kita buat tu untuk buat live. Video yang kita nak bagi tahu yang kita akan buat live kemudian. Okey. Kita nak pastikan yang video tu akan FYP maknanya orang akan tahu. Okey. Kita akan buat live kemudian. Okey, faham? Sebenarnya untuk masuk FYP ni sebenarnya sangat-sangat subjektif. Kalau saya bagi tahu buat macam ni, masuk FYP, nampak sangat saya tipu. Dia adalah subjektif, tapi yang saya boleh kongsikan adalah benda-benda yang membolehkan menjerumuskan video untuk FYP. Contoh yang pertama, video adalah video trending. And yang kedua adalah lighting. Lighting pun main peranan tau. Sebab TikTok nak naikkan FYP bukannya yang video gelap-gelap, tak. Benda yang bercahaya. And pastikan ada engagement. Yang ketiga, engagement tu macam mana? Suruh orang like, ramai orang komen, ramai orang copy link. Itu adalah antara tiga lah yang boleh akan menjerumus untuk masuk FYP. Contoh video yang trending ke, video yang viral ke, macam saya bagi tahu tadi. Ada bekas makanan kan. Pegang makanan, buat video. Simple je, 15 saat je. Korang, saya nak makan ni. Cuba teka saya makan apa ni. Makanan yang tak pernah dimakan ni. Rasa-rasa makan apa ni. Nak tahu tak? Masuk live saya sekarang. So, apa orang tu dia akan buat? First kali, dia mesti nak tahu makanan apa. Betul tak? Dia tahu tak makanan apa melalui tengok video? Tak. Dia akan masuk live juga. Walaupun 10 saat ke 20 saat je, orang tu akan masuk live juga untuk tahu kita nak makan apa. So bila ada 100 orang buat macam tu, 1000 orang buat macam tu masuk live kita, video tu ada keberangkalian untuk nak masuk FYP. Okay, harap menjawab soalan. Jawab soalan tak? Okey tak? Okay, ada soalan lagi? Untuk yang first time ni ada soalan lagi. Ya. Ju, nak tanya Ju boleh Ju? Boleh, tak ada masalah. Untuk yang pakcik tengok yang dekat dalam TikTok tu, banyakkannya macam yang dah banyak-banyak followers tu kan. Tiba-tiba dia cakap, ini TikTok baru saya, TikTok lama saya tu kena ban. Jadi pakcik nak tanya lah, yang ban tu berapa banyak kali dia ban sampai boleh hilang akaun TikTok tu Okey. Sebelum ban tu dia ada terms, orang panggil copyright kan, bukan copyright claim ke copyright macam tu lah. Maksudnya contoh anda buat video tengah bawa kereta, dia akan dapat warning, dia takkan ban kan. Mungkin ada yang pernah kan tengah buat video bawa kereta ke kan, tengah bawa kereta ke apa ke, dia akan dapat warning. Warning tu maksudnya bahaya, jangan buat lagi macam ni kan. Ataupun warning, orang isap rokok, orang isap vape, nampak asap, tak boleh. Ataupun orang tengah minum alkohol, tak boleh. Ataupun orang yang terlalu menonjol seksi, tak boleh juga. Dia pun akan ada copyright. Tapi untuk video yang ban ni adalah live yang kritikal kan, iaitu kan, contoh macam mana seorang tu boleh kena ban kan. Contoh anda tengah buat live dan ada anak yang, yelah anak kan, yang pakai pampers saja. Sekali dia lalu dalam live, automatik kena ban seumur hidup. Tak boleh buat appeal dah, tak boleh merayu ke macam mana dah, tak boleh dah. Sebab TikTok detect orang bogel.
Yelah TikTok mana tahu dia dewasa ke kecil ke besar ke, no. Dia tahu, dia nampak detect, dia nampak orang panggil apa? Sexual and nudity, sex and nudity. So itu adalah salah satu sebab yang orang boleh terus kena ban. So macam ni nak dapat balik? Tak boleh. Terus kena buat second account. Habis tu dah 100,000 ni. Aku dah saya dah 1 juta. TikTok bagilah peluang 1 juta. Aku bukan senang saya nak bantu awak dapat 1 juta ni. Minta maaf, memang dah tak boleh. Itu yang dah ditetapkan oleh TikTok. Dia pun ada dia punya akta-akta dia kan. So bila sekali kena ban, memang tak boleh. Sebab itulah kalau kita nampak ramai orang buat TikTok kan, dekat bio ada tulis ini second account saya, first account kena ban, second account, backup account, sebab kena ban. So janganlah, pastikan anda fokus betul-betul, tahu betul-betul apa pantang larang yang TikTok bagi tahu. Okey, harap menjawab soalan pakcik. Okey, ada soalan lagi? Kan nak tanya tentang live ke, pendapatan ke, macam mana? Okay. Maaf nak tanya lagi sekali. Boleh. Okey, berkenaan dengan pendapatan, contoh macam kita dah biasa buat live kan. Okey. Lepas tu pengiraan pendapatan dan cara dia masukkan pendapatan dan cara kita nak keluarkan pendapatan tu macam mana? Okey. Bagus soalan tu. Soalan inilah soalan yang kita nak sebenarnya, pasal duit. Sebab buat TikTok nak duit lah, nak rezeki lah daripada TikTok. Untuk pendapatan tu kan, jelah first kali kita buat live, bila dah buat live kita akan dapat diamond kan, orang akan kongsi rezeki kat kita diamond. So bila kita dah habis live, macam mana nak tahu berapa banyak kita dapat semua tu? Memang dia akan tunjuk dekat situ, memang lepas habis live dia akan tunjuk dekat analytics. Tapi kita pergi dekat kita punya home profile kita, dekat atas kanan tu dia ada butang setting. Lepas tu dia ada tekan setting, dia ada bahagian tulis transaction. Dekat dalam transaction itulah anda boleh tengok live sekarang berapa banyak dapat, live semalam berapa banyak dapat, live 2 hari lepas berapa banyak dapat. Dan jumlah semua tu akan tulis dekat anda punya total revenue. So macam ni nak keluarkan? Senang sahaja. Dekat bawah total revenue tu dia ada tulis withdraw. Tekan je withdraw, dia ada 2 cara. Yang pertama, terus masuk dalam account bank. Yang kedua, dia transit. Dia transfer dekat PayPal. Lepas tu daripada account PayPal akan masuk dalam account bank anda. Kalau pendapatan anda, saya dah ada kira-kira, kalau anda nak withdraw itu bawah daripada RM1,000 ataupun berapa dolar, $250, gunalah PayPal. Sebab PayPal charge dia 1.5%. Kalau masuk direct account bank dia akan jadi lebih mahal. Tapi kalau pendapatan anda sekali nak keluar beribu, 2,000, 3,000, 4,000 yang biasa-biasa orang host top yang buat, masuklah terus direct account bank. Tapi tak banyak beza, tak banyak beza, banyak jugalah beza. Dalam 20-30 ringgit jugalah beza. Kan? Banyak jugalah beza. Okay? So akan terus masuk dalam account bank. Kalau ikut default dalam 2-3 hari bekerja. Tapi so far saya buat daripada TikTok masuk PayPal. Saya selalu masuk PayPal sebab nak masuk account company kan. Daripada ni terus masuk PayPal, memang sekejap on the spot je terus dapat email. Daripada PayPal masuk account company tu macam gyro punya transfer kan. Key in pagi, malam dapat. Key in malam, esok pagi dapat. Tapi tak lama lah, dalam masa sehari 2 hari macam tu sahaja. Okay, harap menjawab soalan. Ada lagi soalan? Sementara tu ingat tau, untuk anda semua dekat sini, untuk yang pre-official, sebenarnya kita ada satu grup lagi, grup official host. Official host tu grup yang anda telah di-invite. Anda telah layak untuk menjadi official host, dapat benefit sekali, yang saya tunjuk tadi, kelebihan-kelebihan dia, dan kita akan jumpa dalam grup satu lagi. Itu yang sebenarnya yang kita orang nak. Tak naklah grup yang sedia ada. Ini grup free je. Kita nak grup yang satu lagi tu. Okay. Mungkin dapat dalam masa sehari ke 2 hari ke, tiba-tiba akan ada orang PM anda.
Yang penting anda usaha. Kita nak tengok, tak kisahlah sekecil-kecil pun boleh kan. Tiba-tiba live sehari sejam, esoknya sejam, 2 jam je pun boleh. Kita nak tengok effort anda untuk buat live. Itu saja kita nak tengok. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Jelas, clear? Boleh tak saya nak tengok kan, siapa dekat sini yang betul-betul nak menjana pendapatan dekat TikTok, nak buat duit dekat TikTok, nak betul-betul nak menjadi official host, yang nak masuk grup satu lagi kan. Boleh tak saya nak tengok kan? Angkat tangan ke kan? Okay, Pak Cik, syukur, Abang Arif, Eli, Kota Sel. Sin. Okay, InsyaAllah saya doakan anda semua semoga dipermudahkan segala urusan. Last Angkat ni tangan Kak Wan. ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya ni last ni? Ya. Boleh unmute. Ada soalan ke? Ada soalan Saya kira sampai 3 ni. Bukan senang nak tanya. 1 2 Jus sekarang kat mana? Apa soalan? Saya dekat office lah. Tak nampak background saya ni. Tulisan ni. Penat tau. Tergantung. Okay. Background. Saya rasa tak ada soalan kot. Abdul Arif, ya, ada soalan ke? Tak ada. Nak keluar ni sebab nak buat kerja sikit. Okey, boleh. Tak apa. Saya pun dah habis dah ni. Okey, insyaAllah. Okay. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan. Amin. Sampai anda Amin, amin, amin. 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 tak anda buka kamera sekejap dalam 5 saat boleh. Saya nak screenshot. Selesa. Saya nak screenshot. Cepat Abang Jus. Cepat Shelly. Ready okey. Macam mana nak buat ni? Buat macam mana ni? Buat macam Walah ni. lambat sangat Jus. Macam ni, come on. Okey, minta maaf saya nak tekan laptop ni. Okey. 1, okey. 1, 2, 3. Okey, ni adalah Dah kawan, lambat sangat. Oh, pula. ini boleh jadi bukti lah. Mana tahu lagi ke bulan kan, lagi 2-3 bulan anda punya pendapatan 10,000 setiap bulan dekat kita. Saya call elok, tanyalah dah berjaya dekat TikTok, jom minum teh tarik belanja lah. Dia cakap, ni tiba-tiba jawab ni siapa ni? Saya cakap lah, Juzeri ni yang bantu awak dulu, saya hantar gambar ni. Takkan tak kenal ni, saya hantar ni gambar ni. Gimana semua? Okay. Thank you so much sekali lagi untuk anda usaha, anda punya masa, anda punya tenaga untuk hadir dalam untuk first kita punya meeting ini. Dan insyaAllah saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda dan jumpa anda dekat dalam grup satu lagi, grup official host. Okay, jadi itu saja dari saya. Terima kasih Ju, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Saya Haji dan jumpa di Balas kan? Syah, sekejap aku balas kan? Okey. Thank you so much. Wait. Okay, bye-bye. Terima kasih semua. Bye. Jangan lupa isi kehadiran Yes. Okey, kat sini. Dah isi dah. Terima Dah isi dah cikgu. Dah isi. Dah bagi. Okey, sudah pun